Bermula sebagai hobi dengan 4 batang tiang di sekitar rumahnya, Mike Tian dan adik-beradiknya memulakan industri pembuatan bot. Dan hari ini inilah hasilnya, bot nelayan, bot penumpang, bot persiaran dan pelbagai guna sama ada di tasik ataupun di laut ataupun di tepi pantai sudah pun ada di seluruh negara, malah di seluruh dunia. Yang paling besar seperti di New Zealand ataupun Australia. Tetapi pastinya sebagai negeri kelautan, negara kelautan, Malaysia perlu melihat industri ini sebagai industri strategik. Bukan hanya tertakluk kepada pembuat bot, tetapi ekosistemnya semua. Apatah lagi Melaka, negeri pesisir pantai, ada nelayan di situ, sejarah besar tentang ratusan tahun kehebatan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, dan pastinya industri Mike dan juga keluarganya ini perlu ada dokongan. Dan kita nak dengar dari mulut Mike sendiri bagaimana ianya bermula, apa cabarannya dan bagaimana pentadbir negeri Melaka yang baru ini perlu melihat ekosistem yang sesuai untuk membantu industri pembuatan bot di negeri Melaka. Mike, kita nak tahu lebih lanjut, Mike. Akibat COVID-19 pandemik, apa cabaran seafarers yang dihadapi dan adakah ia dapat diselesaikan selepas kita buka sempadan dan selepas kita buka kegiatan ekonomi, dan apa yang dimahukan oleh seafarers jika dibenarkanlah, terutamanya dari aspek guna tenaga ataupun pekerja yang selama ini menjadi nadi tulang belakang seafarers? Terima kasihlah Wani kerana beri peluang kita mengadu rintihan ekonomi dan juga daripada segi maritime ya. Kita punya hasrat kalau dapatlah ini industri ini dapat diperkembangkan dengan bantuan kerajaan maupun kerajaan negeri. Ini satu industri yang Melaka, di Melaka ni belum dah sempat bikin lagi. Ya. Sebab during COVID-19 tak siapa yang sangka. Azablah kita. Dia kata essential product kita buat fisherman. Tapi masalah dia tu, essential product 90% kita boleh produce, 10% kita tak boleh deliver disebabkan seperti dia main finishing. Tak boleh buka ni, tak boleh buka tu, cushion tak boleh bikin. Disebabkan tu economic paralyzed. Kita tak boleh supply produk pun tak boleh, nelayan pun tak boleh gunakan, tak boleh siap. So, no meaning. So, kalau dapat dipertimbangkan essential, apa diperlu, apa yang patut diberi peluang. So, satu, dua, pekerja. No, di orang dan pekerja dalam kita ni, I got about 80% local worker. Ini train dia. Berkamiran tinggi ya. Oh, tak boleh copy paste, tak boleh. Tak boleh, because one you do this, dilatih ya. Bila rosak saja you buang the whole thing. Itu tak masalah. Masalah besok kalau bot ni digunakan di laut, kalau kereta kita boleh buang kereta tepi jalan, kita boleh taksi balik. Kalau laut tu kaki terjat tanah. Almarhumlah kita. So setiap produk yang keluarkan oleh Explorer, untuk maklumat Seafarer tu, Seafarer Explorer lain ni, bot ni panggil Composite Explorer, so Explorer ni dah bertapak 40 tahun. So, kalau kita tak buat satu produk yang betul-betul bertandingi dunia, kalau tak ada pun sama standard dengan dunia, dah boleh ekspor ke luar negara, kita mesti mengadakan satu mercu tanda ataupun quality control yang standard. Sekarang, adakah bisnes seperti normal semula ataupun bagaimana? Pintu rezeki baru buka. Ji, Bapak Melayu kata Alhamdulillah. Dia cakap kamsia lah, kamsia. So, baru nampak sikit perkembangan. So, kita dapat berbual dengan customer. So, kita berikan dia lagi satu semangat. You jangan stop. Because why? Kalau ni dah stop esok, you proses nak tunggu bikin bot 6 bulan, 8 bulan. So, you kena start fikir daripada sekarang. Mau pula sekarang monsun kalau Pantai Timur. So, saya dapat merancangkan. Saya ingat bermungkin tourism ni akan melonjak, garanti. Sebab dah 19, 22 bulan dia duduk terbengkalai kat rumah. Mike,
dah lebih 30 tahun. 40 je. 40 ah. Saya diskaun 10 tahun pula. 40 tahun dalam pembinaan bot ni. Jadi tetapi kita tak nampak di Melaka ni macam tidak ada mercu tanda. Tidak ada satu plan strategik untuk industri pembuatan bot, industri rekreasi pantai, tasik dan semua. Sedangkan kita ni negeri pantai. Sebab tu isu tambak pasir, isu tambak laut menjadi isu besar ketika pilihan raya negeri Melaka. Mengapa siapa pun menjadi kerajaan perlu memikirkan bahawa potensi yang tidak digembeling. Potensi sebagai boleh buat marina, boleh buat industri-industri ataupun sampingan seperti F&B, hotel yang bertaraf seperti di Monaco, seperti di Long Beach, di Singapura, di New Zealand. Adakah Mike rasa sudah sampai masanya? Orang-orang atas ni buatlah satu produk bertaraf dunia yang akan memberi limpahan ekonomi seperti Mike dan juga rakan-rakan seperti Nelayan. Adik-beradik saya, Silakan. 5 orang semua. So, memang kalau kita dapat lihat, Malaysia ni, you namakan saya mana satu negeri dalam Malaysia tak ada pantai. Semuanya bermula dari Melaka. Ya. Maritime Hub dari Melaka. So, we had been located. Kalau dapatlah saya mintalah jasa baik kerajaan negeri, fikirkanlah sikit kita Explorer Group ni. 40 tahun, 4 batang tiang kita naik, kita gembling. Dan sekarang kita dah di pesada dunia. Saya dah ekspor banyak tempat. So, boleh tak dipikirkan, kita perlukan marina, kita perlukan shipyard, kita perlukan services. Lebih pada 5,000 bot persiaran. Ini bukan cakap nelayan ni. Ya, melalui Selat Melaka. Melalui Selat Melaka. Tapi tak singgah Melaka pun. Tak tempat, tak ada. So tu Malang sebab agak Malang lah. Malang tu memanglah Malang dah ada Malang dah. Lebay Malang betul lah. Dah jadi jembalang lah. So anyway, kalau dapat dipertimbangkan, hasrat saya di Explorer Group dan daripada saya sebelum saya innalillah, kita dapat satu shipyard yang betul-betul dapatkan tempat parking boat marina, jadi tu kita dapat menambah ekonomi khasnya Melaka. Kalau keseluruhannya Malaysia. So sebelum kita buat ni satu, kita mesti mau ada satu plan jangka panjang. Perancangan lah. Blueprint mesti mau ada. So berilah saya peluang kita berbakti. Sebab anak Melaka, anak Pulau Gadong, Ini Pulau Gadong orang tanya anak saya. Baba dan Nyonya. Apa Ini lagi? Original. So mustahak kerajaan dapat fikirkan, janganlah berpolitik saja. Ya. Okey. Plan masa depan Seafarers. Plan masa depan Seafarer Explorer khasnya di boat ni panggil Explorer itu sebab saya produce dan saya akan buat penggantian kita selepas kita. Inilah seperti ini semua Daryl ni semua dan lain-lain. Saya Ini akan lapis-lapis. pelapis. baru. So besar kemungkinan satu hari kalau dikabulkan dan kerajaan Impian itu. impian dikabulkan, kerajaan support kita. Kalau saya di overseas, Explorer di overseas, they will come and back me up. They make sure that I got the marina, I got proper Services, shipyard. shipyard. They will support. But please, masa depan Melaka adalah maritime hub in nature. 600 years ago, we are the best. And we, Explorer, diam-diam, kita dah pergi sepelusuk dunia. Dengan hasil ini. Dengan hasil ni. So you'll be surprised to see Explorer everywhere. Yep. And I ada factory dekat New Zealand, high-end factory. I dah bikin boat. We are the first to build boat, composite boat catamaran. We launched it 2002. 100% composite catamaran bersama dengan American. Dan boat ni sekarang ada di Long Beach. Yeah. Dah layar tu dunia. Boat ni boleh pecah 1,000 start timbul. It's a composite metal. This is what Explorer Group want to achieve. Mengapa Mike berkata demikian? Apa potensi turnover industri maritim seperti bot ini untuk Melaka dan juga Malaysia kalau benar-benar kita ada plan strategik? Okay. This is a new economic. Bayangkan, bila kita dalam Malaysia ni tak ada finance. Kalau you punya kewangan kukuh, bank kasih duit lah. Ya. Kalau tak ada, orang biasa tak ada lah. So, this industry is very big. Ingat, bank semua nak pinjam duit. Ya. Tapi dia nak security, dia nak insurance. So, can you imagine like Hong Leong Bank, Public Bank, semua ada insurance sendiri. So, kalau dapat boat dah memang dah baru start register. So, dia dapat kena beli insurance. Dia kena dapat finance. So, kalau dia kata you bank, you mesti nak security. Ya. Okay. Then the new economic zone will start. You finance boat, insurance bayar, bank juga bikin duit. Then the new economic akan Can grow. grow. So this is very, very big industry. And remember, Malaysia ni cuaca dia panas dan sejuk. Panas, ya. ya. Tak ada macam orang putih negeri. Betul. So that's why Sesuai. we can really, Ya. kalau you pergi East Malaysia,
Cina Pucau tu 4 batang tiang, 5 batang tiang, welding sana, welding hantar satu dunia. This is our expertise. Why don't we tap this expertise? Mike, selain daripada pantai Melaka ni, sepanjang daripada Kuala Sungai Linggi sampai ke Melimau ke Sungai Rambai, mana tempat yang paling potensi yang Mike rasa kalau nak buka hub marina, services dan sebagainya, yang Mike dah tahulah, satu Melaka dah tahu lokasi. Kat mana yang sesuai? Kalau diberi peluang, dalam pengalaman saya, kalau you nak buat start recreation, marina dan juga you nak buat servis yacht, jangan jauh daripada Melaka. Bandar. Dan, Bandar. Because Bandar why boat ada marina, bandar 5 kilo atau 6 kilo jauh, okey. Tak jauh. Tak jauh. Then, air, kedalaman air diperlukan. So, kalau cakap dekat Linggi, ada kelebihan dia di sungai. Tapi masalah dia muara Nak pergi sungai. ke bandara, muara sungai. Dia berlawan pula. Kalau dekat Melimau pun sama. Keseluruhan pantai kita ni, kalau air surut, Ada masalah. ikan belodok. Ya. Mat skipping ikan belodok saja. Itu masalah dia. But, walaupun dia dah tambah, tak apalah. Make use of what we have. Ya. Improve what we have. Create what we have. Berilah peluang kepada Explorer Group. We will advise the state, not only state, the whole nation. We can do it if I can supply boat sampai ke satu dunia. Why not we help our Malaysian, especially Melaka, anak Melaka, orang bapa Melaka. We can do it. Okey, Daryl, boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang Seafarers Explorer? Apa industri yang dibuat di sini? Okey, latar belakang Seafarer Explorer ni ada saya punya orang-orang kuat lah. Kira saya punya bapa, saya punya pakcik dengan saudara-saudara saya yang minat dekat dalam industri memancing ni dari dulu. So daripada kecil, you tengok kawasan kita dekat sini ialah sawah padi. Okey, dulu kita mancing betuk semua. Daripada sana kita build out our minat daripada mancing kepada boat. So platform dah ada dekat base saya dekat sini. Cuma saya nak kena memperbarukan dengan memperbaikikan kebaikan produk-produk boat kita dekat sini. So daripada sanalah minat boat industry ni terpendam pada hati saya sendiri. Ya. What type of boat yang dikeluarkan dari Seafarers Explorer dan juga so far sudah berapa di mana sudah dipasarkan oleh Seafarers? Okey, dan Explorer. Seafarer Explorer telah buat daripada boat Cuttopper series hingga ke 70 lebih kaki boat dan kita dah hantarkan kepada Jepun, New Zealand dan merata tempat lah. Satu Malaysia dah memang. Yes. So memang ternyata dekat sini kita ada minat untuk membuat boat dan hobi. Apa istimewa boat keluaran Explorer? Apa istimewa keluaran boat Explorer? Daripada feedback ke customer, klien you. Okey, kebanyakan ni ialah performance boat yang telah digunakan dengan kekemasan boat lah. Finishing boat is very important. Okey, sebab orang membayarnya dengan wang tunai yang begitu tinggi, kita harus buatkan dengan begitu quality supaya setiap customer kita puas terima produk yang mereka bayar. Ya. Colin, boleh terangkan siapa pelanggan utama boat keluaran Seafarer Explorer? Okay, pelanggan kami banyaknya datang daripada tourism. Daripada tourism yang ada dekat island ni, ataupun pulau, dia ada resort dan banyak guna untuk passenger boat. So mereka ni semua yang dikatakan operator dan juga resort. Individu. Jadi dia perlukan ini boat ni sebagai asas untuk bawa pelancong-pelancong pergi balik. So macam dekat darat kan, kita mau tu kereta, tapi kalau dekat pulau ni nak cross over semua kan, jadi dia perlukan laluan air, jadi mereka gunakan boat. So
daripada kita dekat Malaysia ni banyak kita punya island-island daripada pantai timur, pantai barat, utara, selatan semua dikelilingi. Jadi itulah yang market kami banyak. As long as ada air, itulah kita punya Selagi ada cakap air. kegunaan orang untuk pakai bot. Explorer sudah lama, lebih 40 tahun membuat Ya. bot. Jadi tetapi akibat Covid kita tahu kos bahan mentah meningkat, kos bahan-bahan untuk membuat bot melipat kali ganda sampai ada yang 100% macam stainless steel dan sebagainya. Ya. Pasti sebagai pembuat bot ingin melihat masa depan yang lebih baik. Tetapi bagaimana ekosistem supporting industri dalam pembuatan bot, adakah boleh dikembangkan dan bagaimana Explorer mengambil peluang ini? Memang boleh dikembangkan, tapi ini perlu ada sokongan daripada local government kita lah. Salah satu menyebabkan barang-barang standard steel ataupun bahan-bahan raw material yang naik ni sekarang atas dasar kebanyakan lokal kekurangan raw material. Sebenarnya raw material ni ada di Malaysia. Banyak, memang banyak. Seperti besi, seperti selika. Kita pembuat bot, sebenarnya fiberglass ni diperbuat daripada salah satu bahan mentah dipanggil selika. Selika sand. Kebanyakan selika sand ni saya tengok dia orang ekspor. Tak ada investor yang buat secara menyeluruh produk daripada bahan mentah kita yang kita ada seperti selika. Dia orang bikin gelas guna selika. Tapi fiberglass masih lagi import. Ini menyebabkan bila PKP ni banyak majikan-majikan sampingan yang tutup di luar negeri even yang tutup. Jadi menyebabkan raw material ni kurang. Jadi kita sebenarnya ada raw material tersebut, tapi kita tak ada ambil guna. Jadi itu menyebabkan fiberglass ni, khusus fiberglass, kita bikin komposit, bikin bot guna fiberglass. Fiberglass is one of the main sources. Jadi kalau fiberglass ni kalau dah naik, saya jangkakan dia akan naik sehingga bulan 3 tahun depan. Mengikut daripada source yang saya order daripada even Japan, Taiwan atau China. Dia katakan dia kurang raw material. Memanglah kurang because like Malaysian we cannot export our selika. Then Malaysia pula tak ada bikin pula fiberglass. Raw material dieksport. Jadi dia orang pun sangkut juga because the whole world. That is what menyebabkan keseluruhan saya jangkakan buat masa sekarang PKP dah buka bulan 10 lepas. Dah meningkat sehampir 7 hingga 10%. Yalah, material naik mungkin ada punya 60%, 50%. Keseluruhan kalau kita Semua ambil naik kira, semua naik. Kita mebot setakat 32 kaki dah naik pun hampir 10%, 15%. So saya jangkakan kalau sampai lain tahun, dia akan naik lebih banyak lagi. Jadi ini menyusahkan rakyat kita. Menyusahkan kita punya customer. Pembuat daripada kita ni, si pembuat, kita haraplah kalau dapat sokongan daripada government, salah satunya industri pembuatan bot ni nak kenakan tempat lah, tempat yang sesuai. Kita nak minta diwartakan di tepi laut. Banyak nelayan-nelayan kita atau bot-bot ni dia keluar daripada laut. Jadi kalau kita nak bikin besar pun tak boleh. Untuk melancarkan bot kita yang lebih canggih, lebih besar, lebih baik, kita sebenarnya nak ada satu tempat di mana wartakan industri area hanya untuk bot. Mike, boleh komen sedikit tentang isu pekerja asing yang memberi sedikit impak kepada operasi pembuatan bot Explorer di sini? Kalau kita beri peluang, kita nak tempatan. Tapi faham-fahamlah, nak tempatan ni nak aircon, nak factory besar-besar, walaupun gaji sikit, dia nak perempuan dekat-dekat nak kerja. So kalau fiber ni ada kasar sikitlah kerja. So apa kita fikirkan, tak payah fikir jauh-jauh. Kerajaan belanja RM30-40 satu hari. Seperti di macam Umbu Camp. Mereka tak ada sertifikat, mereka tak ada apa, dia punya permit masuk dan curi dan masuk dan lain-lain. So kita terpaksa
nak mengelakkan daripada malapetaka yang tak jadi, mereka taruhkan di camp. Ini you rujuk pada depo tahanan lah. Depo tak tahu. Apakah dapat kita fikirkan, kerajaan fikirkan, Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita belajar dia 4-50 ringgit satu hari kasih makan, duit income tax kita bayar, why not open to the factory, kilang bot ke, kilang potong kelapa sawit ke, mendore ke, pergi sana, open, ambil. Kalau you pakai orang tengah, 5-16 ribu. Kalau kita sendiri pergi ambil, kerajaan jimat duit. Kita pekerja pun kita jimat duit. Orang yang kerja tu pun jimat, baru bayar lepas 10 ribu kerata untuk dapatkan permit. Is there, sudah ada. Boleh, setuju kerja. Mereka datang sini untuk apa? Untuk cari rezeki. Disebabkan mereka tak mampu bayar 5-16 ribu, mereka masuk cara gelap. So, boleh tak kita fikirkan tu? Pergi macam Umbo, saya perlukan 20 pekerja. Plantation perlukan banyak. Yang ada sekarang sini mampu fikir jauh-jauh. Legalize them. How? Dan I leave it to make sure majikan bertanggungjawab. Then make sure majikan bertanggungjawab. Kalau tak bertanggungjawab, Majikan masuk dalam. Masuk dalam sebab dengan cara tu kita dapat membendung pendatang-pendatang parti. So ini dapat membantu negara jimatkan duit dan majikan dapat speed up the produk, dapat ekonomi scale. You bayangkan ya, mereka kena bayar 10,000, 15,000. Mereka bergadai nyawa tinggal anak bini di negeri lain datang. Jangan satu hari Malaysia besok kita berdagang orang di luar negara. Ini akan terjadi. Kalau Malaysia tak fikir betul, ini akan terjadi. Jangan fikir jauh. Pergi macam Umbo, kalau saya kat Melaka, saya pergi macam Umbo, immigration, Kementerian Dalam Negeri. Ambil dia. How to legalize them? Jimat semua. Kerajaan jimat. Kita dapat speed up kita punya production. We need manpower. That's it we need. Memang Explorer ada isu pembuatan kapal akibat tiada pekerja. Masa COVID-19, dulu kita punya sampai 120 pekerja. Disebabkan kontrak worker disendet, ekonomi merundum dan lain-lain. Kita terpaksa lepaskan mereka. So, yang quality yang kita punya mainstream tu, orang yang betul-betul kita terpaksa tanggung. Kerajaan kasih RM600 bayar. So, mereka dah bekerja dengan saya 20-30 tahun. So, tiba-tiba pintu rezeki buka. Bila pintu rezeki buka, penuh order. Saya very happy to say that order kita alhamdulillah. Kalau ingat tahun ni, lain tahun tak sempat nak bikin lah. Tak menang tangan lah. Tak benang tangan, putus tangan pun tak dapat buat. So, saya perlukan pekerja. But we can take them, walaupun dia tak experience, but we'll train them in different section. It takes 6 months, 1 year before. Itu sebab saya nak buatkan satu projek panggil 3B. Belah kerja, bekerja dan berniaga. So, dan buat kat Pulau Tioman siapa? Di Tioman tu monsun. 22 bulan tutup. Almarhum. Ya, tutup. COVID-19. Sekarang pula monsun, dia baru buka bulan 10. Tutup bulan balik. 12 tutup 4 bulan. Apa orang kampung nak hidup? Dia nak hantar bot, hantar repair kat Melaka, costing too high. Dia nak hantar bot kat Mersing pun costing. So saya bercadang, Explorer Group bercadang. Kita nak buatkan satu simple shed, ajar mereka di pulau-pulau kampung buat repair boat di sana untuk mereka. Seperti di Hawaii. Mereka takkan keluar lain tempat kat Kelemanda. So dia boleh repair sendiri, dia boleh belajar, bekerja dan insya-Allah boleh berniaga. So Pengalaman Explorer memang anak tempatan tak berminat ke macam mana? Bukan tak minat, bukan semua. Tapi kerja ni, Fiverr, 3D lah. 3D ni ada gatal. Labor intensive. Very labor intensive. But tak mustahil kita boleh buat. Ada country yang tu. So saya nak berterima kasih kepada abang-abang dan adik saya. Ya. Kita start dulu 4 batang tiang. Keluarga. Ini family business. Daripada family business, 4-5 orang adik-adik saya, kita berganding bau, jatuh bangun, pahit mahu, we cross ocean of fire. Itu sedikit sejarah dan juga plan masa depan Seafarers Explorer, dan ini merupakan kebanggaan Melaka, kebanggaan tempatan, dan mercu tanda ini sudah berada di merata seluruh pelosok dunia, bukan hanya dimiliki oleh nelayan pantai di Melaka, bukan hanya nelayan pantai di Kelantan, Terengganu, tetapi di seluruh dunia. Dan perlu ada kata pun sokongan dan ekosistem yang sesuai. Dan sebab itu kami di Sarawak ni amat menyokong apa yang dikatakan oleh Mike dan juga Seafarers Explorer untuk melihat industri maritim ni, industri pembuatan bot perlu diflourishkan ataupun dikembangkan dengan segala sokongan. Dan pastinya pihak kerajaan yang akan dibentuk perlu melihat
semua perkara-perkara ini supaya tidak ada yang tertinggal. Nazir Kahar, Melaka memilih.